Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 3 kluster baru yang telah dikesan pada hari ini, iaitu di Sabah 1 kluster, di Perak 1 kluster dan di Terengganu 1 kluster. Kluster baru, kluster atap, iaitu yang pertama kluster atap Sabah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Kota Kinabalu Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 12,880 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 4 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth Sabah, dan saringan kontak rapat telah mengenal pasti 3 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 49 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19, 36 individu adalah negatif dan 9 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang kedua ialah kluster Bah Lada Perak. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Perak iaitu di daerah Perak Tengah dan daerah Hilir Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 12,374 dan kes ke 13,978 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari kawasan berisiko iaitu di negeri Sabah pada 3 Oktober 2020 dan 6 Oktober 2020. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Raja Perempuan Bainun Perak. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 2 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 41 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19, 31 individu adalah negatif dan 6 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Bah Sahabat Terengganu. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Marang, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus Terengganu. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 10,766 dan kes ke 10,767 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah pada 25 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Ulu Terengganu, Kuala Berang. Saringan kontak rapat telah mengesan 8 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 88 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 10 kes dikesan positif COVID-19, 34 individu adalah negatif dan 44 individu masih menunggu keputusan. Dan merujuk kepada pengawasan dan pemerhatian di rumah Home Surveillance Order, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan mengenai definisi kontak rapat dan perintah Home Surveillance Order. Home Surveillance Order akan diberikan kepada yang pertama, individu yang mempunyai gejala ringan dan tidak memenuhi kriteria bagi kemasukan ke ward iaitu patient under investigation. Atau individu yang tidak mempunyai gejala namun mempunyai sejarah berkaitan epidemiologi seperti kontak rapat kepada kes yang dijangkiti COVID-19 iaitu person under surveillance. Kontak rapat kepada kes positif COVID-19 merupakan individu yang telah dikenal pasti oleh pejabat kesihatan daerah berdasarkan siasatan lapangan dan penilaian risiko yang dijalankan. Kontak rapat merupakan individu yang mempunyai kontak secara langsung dengan kes positif COVID-19. Ini meliputi individu yang bersemuka secara langsung dengan pesakit COVID-19 pada jarak yang kurang daripada 1 meter atau individu yang mempunyai kontak fizikal dengan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari dari tarikh jangkitan. Antara individu yang dikesan sebagai kontak rapat meliputi yang pertama, anggota kesihatan yang memberikan perawatan kepada kes COVID-19 yang positif tanpa menggunakan alat perlindungan diri iaitu PPE yang lengkap. Yang kedua ialah ahli keluarga yang tinggal serumah dengan kes positif COVID-19. Yang ketiga ialah individu yang duduk berdekatan
kurang dari 1 meter dengan kes COVID-19, misalnya di pejabat ataupun di dalam kelas. Dan yang keempat ialah individu dikesan menggembara bersama atau duduk dengan jarak yang dekat kurang daripada 1 meter dengan kes positif COVID-19 sepanjang tempoh perjalanan. Individu yang pernah berhubung dengan kes positif namun tidak dikenal pasti sebagai kontak rapat tidak akan diberikan HSO ataupun pemakaian gelang. Walau bagaimanapun, individu ini dinasihatkan untuk menjalani kuarantin kendiri iaitu self-quarantine dan memantau status kesihatan masing-masing sepanjang 14 hari serta mengamalkan nasihat kesihatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.